Tahu postural hypotension ada satu nama. Kita panggil sebagai orthostatic hypotension. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Arwan Share. Okey, bagi orang yang baru tahu channel ni wujud, aku ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sanggup tonton video aku. Okey, aku sekarang ni on the way ke Taiping. So bosan. Aku tak maulah, bini aku tak ada hari ni. So bosan sikit, takut ngantuk, micro sleep. Daripada aku micro sleep, baik aku sembang-sembang buat video, betul tak? So nak sembang pasal apa hari ni? A few moments later. 1 hour later. Okey, mai aku cerita pasal ni. Apa pernah tak rasa waktu bangun tidur ni, waktu bangun subuh, terus bangun tau, bukan bangun duduk, terus bangun berdiri, tiba-tiba hampa rasa macam nak pitam, rasa pening, tiba-tiba rasa macam pusing-pusing, melayang tu. Pernah tak rasa macam tu? Kalau hampa pernah rasa macam tu, aku nak bagi tahu pasal apa yang jadi dalam badan hampa. Okey, dalam medical term, benda tu jadi kita panggil sebagai postural hypotension. Tetapi dia ada kriteria dia. Kalau kita yang tak ada penyakit, ataupun kalau macam benda ni tak kerap jadi, yang tu bukan kita panggil sebagai postural hypotension. Orang yang ada penyakit, serta penyakit yang akan jadi macam ni. Tapi kita yang normal pun boleh jadi, tapi tak kerap. Okey, hampa kena faham tu, tak kerap. Postural tu adalah posture, perubahan kita punya posture badan. Tak kira lah kita daripada tidur nak bangun ke ataupun nak berdiri ke, itu panggil postural. Kalau hypotension, tekanan darah rendah. Okey, tapi kriteria kita nak kata orang tu dia ada postural hypotension, kita kena tengok timbun darah dulu. Okey, macam apa pergi tengok picit darah dekat klinik kan? Apa tengok tekanan darah, dia ada dua bacaan. Satu bacaan atas kita panggil sebagai systolic pressure. Lepas tu satu lagi bacaan bawah. Bacaan bawah kita panggil sebagai diastolic pressure. Okey, untuk doktor diagnose orang ada postural hypotension ni, bacaan atas dia mesti ada perbezaan semasa dia tidur ataupun dia baring dengan tiba-tiba dia bangun. Perbezaan bacaan dia mesti lebih daripada 20 mm mercury untuk systolic. Kalau untuk diastolic yang bawah, bacaan bawah, mesti lebih pada 10. Maksudnya kalau doktor nak diagnose orang tu ada postural hypotension, doktor kena ambil dua tekanan. Tekanan darah pertama dia kena ambil waktu patient tu tidur, dalam keadaan tidur, baring betul-betul 180 degree. Then suruh patient tu bangun, duduk ataupun berdiri. Selepas 3 minit, doktor kena ambil satu lagi bacaan. Bacaan waktu dia tengah berdiri. Bacaan record. Tengok mula-mula 120/80 contoh kan, bacaan waktu dia tengah tidur. Tiba-tiba lepas dia berdiri, lepas 3 minit, doktor ambil lagi bacaan. Tengok pasal apa jadi 100 atas, bacaan bawah jadi 80 juga. Maknanya perbezaan yang systolic bahagian atas tu berbeza 20. Yang ni kita boleh kata sebagai postural hypotension. Macam aku cakap tadi, postural hypotension ni memang selalunya orang-orang normal pun kadang-kadang macam kita, macam orang sihat kan, dia pada tidur sedap tidur sedap mimpi, dan tiba-tiba bunyi alarm. Bunyi alarm, terkejut, bangun terus berdiri. Berdiri tiba-tiba rasa macam awak rasa macam pusing, pening kepala lah, tiba-tiba rasa macam nak tumbang lah. Yang tu pun orang panggil sebagai postural hypotension sebenarnya. Tapi dia taklah ketara macam mana orang yang betul-betul ada postural hypotension. Apa kena ingat tu, macam mana postural hypotension ni boleh jadi. Okey, secara fiziologi kita punya tekanan darah waktu kita tengah tidur 180, tidur flat ni orang panggil. Tidur atas katil kan. Tekanan darah tidur dengan tekanan darah waktu kita berdiri ataupun kita duduk berbeza sebenarnya. Okey, berbeza sedikit. Tapi kalau kita punya jantung, kita punya saraf elok, tak ada masalah. Kita punya tekanan darah akan
adjust jadi normal balik. Contoh orang normal contoh tidur 120 80. Okey, tiba-tiba dia bangun mengejut, tiba-tiba 110 bawah jadi contoh 80 juga. Maknanya dia perbezaan 10 kan. Kalau orang normal dalam berapa second saja 110 tu dia terus adjust tekanan darah jadi normal balik macam mana dia tidur. Jadi 120 dengan 80 balik. Yang itu orang normal. Orang normal dia punya adjustment tekanan tu cepat. Dalam berapa second dah jadi normal balik. Kalau orang yang ada penyakit contoh macam kecil manis, Parkinson ke, ataupun dia ada kurang darah merah, anemia, ataupun dia tengah pregnant ke, ataupun contoh dia kurang air, maksudnya kurang air dalam badan, dia senang berpeluh, so dia punya darah jadi pekat, yang tu pun boleh ada postural hypotension. Okey, mari aku cerita macam mana jadi. Kalau orang normal, secara orang normal, macam cakap, waktu dia tidur tekanan dia akan lebih rendah sikit. Tak pasal apa? Pasal kita punya darah waktu tidur dia akan duduk dekat kawasan yang paling bawah. Contoh, pasal apa? Pasal graviti. Darah kita ikut graviti juga. Waktu kita tidur, kita punya jantung jadi slow sikit. Tekanan dia punya degupan tu jadi slow. Satu. Lepas tu nombor dua, kita punya otot kan tak kecut, tak kembang sebab kita tak bergerak. Kecutan dan pengembangan otot membantu juga tekanan darah. Itu yang kena ingat. Sebab itulah bila bangun tekanan kita akan jadi normal balik kalau untuk orang normal, sebab dia punya saraf okey, dia punya jantung semua okey. Tapi kalau orang yang ada masalah punya penyakit yang aku cakap tadi, kegagalan dia punya sistem badan untuk adjust balik daripada tekanan waktu tidur dengan tekanan bangun tu jadi berbeza. Sebab apa? Sebab dia ada kegagalan sistem saraf. Kita panggil sebagai autonomic nervous system. Autonomic nervous system ni yang mengawal segala fungsi-fungsi fiziologi badan. Tekanan darah, pengaliran pendalir kita, jantung kita, kita punya usus, lepas tu kita punya otak. Yang tu lah, sistem ni lah yang mengawal ataupun menyelia organ-organ dalaman. So bila orang yang ada penyakit diabetes, anemia semua ni, so yang mengganggu dia adalah sistem saraf. Salah satu sistem saraf. Lepas tu nombor dua adalah dia punya bilangan isi padu darah. Isi padu darah. Mungkin isi padu darah dia rendah. Contoh orang yang ada severe hydration kan, dehydration, orang yang kurang minum air, orang yang macam ada penyakit anemia kan, kurang darah merah, dia punya isi padu darah dia kurang sebenarnya. Orang normal darah adalah 5 liter. Contoh orang ada anemia, orang yang severe dehydration ataupun kurang air dalam badan, dia punya blood volume, dia punya isi padu darah memang rendah, kurang daripada 5 liter. So boleh menyumbang kepada postural hypotension juga. Contoh macam orang tua biasalah kan, sistem dalam badan memanglah agak tunggang langgang sikit. Kadang-kadang ada penyakit lain, kecil manis lagi. Yang tu pun boleh menyumbang kepada postural hypotension. Tiba-tiba bangun, kalau apa tengok Tok Wan kan, Tok Wan ataupun nenek ke apa kan, tiba-tiba mengadu, pasal apa nenek kalau bangun tidur gerak 2-3 hari ni rasa pening, lepas tu rasa macam nak jatuh, lepas tu kadang-kadang rasa macam nak pengsan. Yang ni adalah disebabkan oleh postural hypotension. Inilah postural hypotension orang panggil. Contoh kalau dia ada kencing manis sekali. Kencing manis ni adalah penyakit yang mengganggu sistem satu badan. Kalau ikutkan, okey, dia ganggu sistem saraf, dia ganggu sistem salur darah, lepas tu dia ganggu semua benda lah. Okey, sebab tu dia boleh ada juga postural hypotension. Okey, dan satu lagi, contoh orang yang pregnant kan, perempuan yang pregnant pun boleh ada postural hypotension. Tak sebab apa? Okey, bila perut dah makin membesar, contoh dekat dah trimester yang ketiga, third trimester, bila perut dah besar, perut dia tu, dia punya rahim akan bagi tekanan ataupun dihimpit, dia bagi pressure dekat kita punya salur darah. Bila dia bagi pressure dekat salur darah, terutamanya vein yang besar,
dia akan dapat postural hypotension juga, sebab dia ganggu venous return, pendarahan balik kepada kita punya jantung. So antara simptom-simptom orang yang ada postural hypotension ni adalah, satu, dia akan rasa macam bila tiba-tiba daripada tidur dia terus bangun, dia akan rasa macam pening, pusing. Bukan sakit kepala Sakit kepala selalunya simptom hypertension, darah tinggi. Kalau darah rendah, dia rasa pusing, rasa macam sekeliling dia berpusing. Itu nombor 2. Dia akan rasa macam tiba-tiba dia rasa macam mata dia kabung, mata dia dikabung. Itu nombor 3. Dia punya jantung tiba-tiba rasa macam laju. Ialah laju tau disebabkan oleh kita punya badan untuk atasi masalah tekanan rendah. Sebab tu jantung dia try compensate ataupun try untuk bertindak balas, melajukan lagi degupan supaya dia punya tekanan dia tinggi balik. Itu nombor 3. Lepas tu nombor 4 dia rasa macam tiba-tiba dia rasa macam loya, rasa nak muntah. Itu panggil nausea Dia rasa macam nak muntah. Dan kalau teruk sangat-sangat, okey, antara simptom-simptom teruk, dia boleh ada sakit dada, chest pain. Dan lepas tu kadang-kadang dia boleh ada, dia nak rasa nak pengsan, tiba-tiba nak pitam. Tahu kenapa nak pitam? Sebab bila tekanan darah rendah, hampa rasa darah sampai tak dekat otak? Tak sampai kan? Tu pun boleh mengganggu dia punya consciousness, boleh jadi pitam. Okey, dan kadang-kadang dia rasa macam confused. Dia rasa macam confused, macam keliru. Ini pun boleh jadi antara simptom-simptom postural hypotension. Okey, contoh kan, selain penyakit yang boleh menyumbang kepada masalah postural hypotension, kadang-kadang ubat pun boleh juga menyebabkan postural hypotension. Kan masalah juga kan. Tapi sebab tu hampa kena belajar. Okey, ubat yang boleh rendahkan tekanan darah boleh menyebabkan postural hypotension. Contoh orang yang darah tinggi makan ubat. Contoh ubat apa dia makan? Amlodipine ke, ataupun dia makan ubat diuretik. Contoh macam furosemide, Lexate tu kan. Yang tu pun boleh menyebabkan postural hypotension. Selain ubat darah tinggi, contoh ubat antidepresan, orang yang depres, orang yang depres yang ambil ubat antidepresan pun boleh menyebabkan postural hypotension. Itu perlu kena ingat. Bukan sebab okey dia ni tak ada penyakit dia takkan jadi. Tak. Kalau orang yang ambil ubat-ubat yang cakap ni pun boleh ada penyakit ataupun benda ni, postural hypotension. Macam mana kita nak rawat postural hypotension ni? Senang saja. Apa rawatlah penyakit yang aku cakap tu. Kalau anemia, rawatan dia apa? Ikutlah doktor nak bagi rawatan apa? Tambah darah ke, ubat yang tambah sel darah merah ke, itu anemia. Kalau kecil manis, apa rawatan dia? Makanlah insulin, cucuklah insulin, makanlah ubat kecil manis, jagalah pemakanan, exercise lah. Lepas tu contoh macam orang yang ada Parkinson ke apa, Parkinson, makan ubat Parkinson yang doktor cakap, doktor bagi. Contoh macam carbidopa dan sebagainya. Lepas tu apa lagi? Kalau orang pregnant ubat dia? Tak ada lah ubat. Kalau hampa dah deliver baby, dah beranak, dah buang apa ni baby, bukan buang baby lah. Maksudnya dah lahirkan anak, perut dah tak ada banan, automatik insya-Allah postural hypotension tak akan ada, akan hilang. Okey. Contoh macam banyak bendalih yang keluar daripada badan, kencing kerap ke apa ubat dia? Minum air banyak-banyak. Okey, janganlah banyak sangat, tak lagi teruklah hampa punya buah pinggang tu, kesian. Daripada dapat apa ni postural hypotension, terus dapat kidney failure. Mampu sebab tu kata kita kena belajar benda ni. Belajar, amalkan. Barulah hampa insya-Allah lah, barulah boleh hidup sihat. Setiap benda jadi mesti ada reason, mesti ada penjelasan dia. Ni hampa tak faham penyakit hampa, ni hampa terus apa ni, amalkan benda tu. Lepas tu makanlah herba. Tak boleh macam tu, study dulu. Okey. Ni aku nak betiak aku nak pergi typing kot, ganggu mood lah. Sekarang mai aku summarize apa yang kita belajar hari ni. Okey. 1. Apa itu orthostatic ataupun postural hypotension? Dan lepas tu nombor 2, macam mana postural hypotension ni berlaku. Nombor 3, apa punca-punca postural hypotension. Lepas tu nombor 4,
kaedah ataupun rawatan postural hypotension. So 4 point yang aku cakap, aku bebel sepanjang aku drive tu, harap korang boleh faham lah So aku harap korang faham lah apa yang aku boleh tiap sepanjang perjalanan aku daripada Terung ke Taiping. Dan at least boleh lah ajar korang something, tidak? So terima kasih banyak-banyak, terima kasih sangat-sangat tonton video aku sampai habis. Dan aku pun dah sampai dah aku punya destinasi ni. So insyaAllah kita berjumpa untuk next topic. Okay, dan have a good weekend kat korang. So jaga diri baik-baik, lepas tu stay fit, stay healthy, dan studilah medical untuk kebaikan diri sendiri. Okay, jangan malas. Sekejap lagi nyanyuk cepat. Tengok Dr. Mahathir, rajin baca sampai 95 pun otak masih berjalan. Itu kebaikan dia lah. Keburukan dia aku tak mau cakap. No politik here, okay? So sehingga kita bertemu untuk next topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.